tidak begitu tepat, atau sebenarnya memang psikologi orang-orang Melayu ataupun latar belakang sosiopolitik kita begitu, ya, agak berbeza dengan latar sosiopolitik ataupun nature politik perempuan di negara barat. Okey, terima kasih. Hello. Apa yang tadi? Hello, okey. Soalan daripada Amirul Mukminin tadi berkaitan dengan hello. Hello. Ya, saya dengar. Okey. Soalan daripada Amirul Mukminin tadi berkaitan dengan teori IR dalam feminis, dalam kerangka feminis tentang counter naratif mungkin terhadap teori realis dan berlakunya mungkin macam tak tepat lah. Katanya kalau wanita yang mendominasi akan menukar ekosistem politik itu sendiri. So dia kaitkan dengan ini kaitkan dengan latar masyarakat Melayu itu sendiri. Okey, Doktor, dua soalan. Pertama tentang Farida Hanum, kedua tentang teori feminisme. Baik, terima kasih kepada soalan yang diajukan. Tentang hikayat Farida Hanum ni, memang tanggapan yang ada ialah ia adalah satu karya yang mengutarakan persoalan emansipasi wanita, ya. Sama ada kita bersetuju atau tidak bahawa hikayat Farida Hanum Syed Syed Al-Hadi tuliskan, adakah ia sebenarnya memang memberikan mengangkat wanita ataupun sebenar-benarnya memberikan perhatian kepada wanita, adalah satu perkara yang telah pun diputuskan oleh elit sastra kita bahawa ia adalah karya yang dianggap memang menggambarkan emansipasi wanita. Dan kita harus juga memahami bahawa konteks di belakang apa yang Syed Syed Al-Hadi itu adalah orang yang bagaimana, ya, beliau daripada golongan kaum muda, ya. Dan sebenarnya kadang-kadang pada tanggapan saya untuk karya yang seumpama dengan Syed Syed Al-Hadi dan juga yang ditulis oleh Ahmad Lutfi, waktu itu diterbitkan di Singapura dan juga di Pulau Pinang, generasi pengarang pada waktu itu kadang-kadang menurut tanggapan saya tidak semestinya mereka sebenarnya mengutarakan kebebasan wanita itu sebagai suatu yang nyata, sebagai suatu yang real. Tetapi sebenarnya mereka ingin mengkritik golongan tradisionalis pada waktu itu, kaum tua, ya. Jadi apa yang kaum tua lakukan, mereka berikan balasan balik, counter balik, ya. Dan dalam bila wanita diberikan gambaran sebagai dalam karya-karya, dalam real pada waktu itu, kalau kita baca karya Ahmad Lutfi, ya, wanita-wanita ini jadi isteri nombor 2, nombor 3, kemudian tu golongan tradisionalis, lebay-lebay, ulama pada waktu itu, agamawan pada waktu itu, kahwin kemudian ceraikan, tinggal isteri, ya, karya-karya Ahmad Lutfi. Sama juga dengan Syed Syed Al-Hadi. Jadi apa yang mereka lakukan ialah mereka memberikan counter, iaitu mereka mengangkat wanita. Jadi sama ada tujuan atau objektif niat mereka sebenar-benarnya adalah untuk memberikan emansipasi wanita, atau mereka sama juga adalah seorang feminis pada waktu itu, belum tentu, ya. Menurut saya belum tentu. Dia lebih kepada salah satu bentuk bahawa mereka adalah ingin memberikan balasan, wacana balas kepada golongan pengarang ataupun kaum ulama, kaum agamawan pada waktu itu, yang juga menurut saya adalah bahagian daripada feudal, ya, pada waktu itu. Kemudian itu soalan daripada saya tak dapat nama tadi, tentang teori-teori barat ini, ya. Bila kita daripada Amirul Mukminin tadi. Oh, saudara Amirul Mukminin. Ya, teori-teori barat yang ini, ya, kita harus ingat, ya, apabila kita melakukan, terutama siswa yang melakukan kajian dalam peringkat sarjana dan juga doktorat, kita kena ingat bahawa teori-teori barat ini tidak semestinya sesuai untuk diacukan dalam masyarakat kita, ya. Sebab setiap teori ataupun setiap gagasan yang dikemukakan oleh sarjana-sarjana yang di barat
mempunyai konteks zaman dan juga konteks tempatnya. Jadi apabila kita harus mengambil kira bila baca literatur kita itu harus meluas, kita harus ambil kira bahawa pengarang ini tumbuh daripada mana, apa yang beliau daripada generasi manakah beliau timbul ya. Dalam kuliah yang lepas saya bawakan cerita bahawa tentang pengarang-pengarang yang timbul pada waktu zaman selepas Perang Dunia Kedua ya. Dan mana mereka menghasilkan ahli-ahli falsafah seniman pada waktu itu bersatu tenaga di Eropah, menghasilkan ataupun membuka jalan kepada pengasasan ataupun lahirnya falsafah eksistensialisme, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir dan sebagainya. Simone de Beauvoir adalah salah seorang feminis juga ya di Eropah. Tapi bahagian daripada itu ialah akarnya ialah dia adalah hasil sebuah produk falsafah yang mana berlakunya kerana kemusnahan Eropah ya, kerana ratanya kemusnahan, kehancuran di barat itu menyebabkan mereka merasa patah ataupun putus harap ya. Maka ketuhanan sudah tidak penting lagi sebagai contoh ya. Kemudian itu sudah ada perjuangan ataupun permintaan golongan marginal ya, golongan-golongan yang sebelum ini dikepikan ya, LGBT, minoriti wanita dan sebagainya. Maka ini semua dibawa dalam karya ya. Jadi tokoh-tokoh barat ini, The Second Sex, Simone de Beauvoir sebagai contohnya, kita mesti ambil kira apa juga dalam IR ke, dalam sastra ke, dalam hatta dalam pengajian agama pun kita kena ambil kira datang daripada konteks mana. Kalau seorang pengarang ulama tertentu mengkritik sebagai contohnya seorang ulama yang lain ya, kita harus tahu bahawa ulama ini datang daripada latar belakang mana, ulama ini datang daripada latar belakang mana, kenapa mereka berseteru, kenapa mereka mengkritik untuk memberikan keadilan dalam literature kita. Baik, saya jawab itu. Terima kasih. Hafiz, buka mikrofon. Okey, kita buka lagi 2 soalan. Saya yang bertanya tadi, saya Adila bukan Hanan. Okey. Saya rasa sisi ini defeat the purpose kalau kita masih merasakan bahawa lelaki mempunyai peluang dan ruang yang lebih baik untuk menulis dan mengetengahkan watak wanita, dan saya rasa perlu ada mungkin saya faham maksud doktor, cuma mungkin perlu ada reframing pada statement tersebut, sebab doktor sendiri bilang dari tahun 1960 sudah ada wanita yang menulis tentang pengalaman wanita itu sendiri, dan penulisan-penulisan itu bahkan diiktiraf, dan tak semestinya wanita-wanita itu adalah wanita-wanita lemah, wataknya kuat. Tetapi tentu adanya masalah antropologi atau sosiologi yang menebal dalam masyarakat kita, seperti yang sedang saya hadapi malam ini dalam sesi, iaitu kita tetap merasakan bahawa kita tidak melawan, bahawa sehingga ke tahun 2020 lelaki yang masih mempunyai ruang dan peluang yang lebih baik untuk menulis tentang wanita. Dan sehingga ke sesi yang berbicara tentang gender dalam sastra, masih ada lagi lelaki-lelaki yang seolah-olah tidak boleh menerima bahawa wanita dalam kepimpinan boleh jadi seperti lelaki. Seharusnya wanita harus sifat ramah, harus sifat penyayang dan baik. Mungkin dalam kepala ada Jacinda Ardern dan bukan Margaret Thatcher misalnya. Dan ada satu lagi pembaca yang merasakan bahawa apabila wanita itu menulis dengan watak-watak wanita yang melakukan hal-hal seperti lelaki, kemungkinan memilih untuk tidak berkahwin atau memilih untuk bekerja atau apa-apa yang lelaki lakukan, itu pula dikira janggal dan dikira meminjam feminisme barat. Itu saya kira agak janggal untuk berada dalam sesi yang sepatutnya empowering dan mempromosi equality, tetapi agak regresif. Itu pandangan dan komen saya lah. Terima kasih. Okey.
Yang kedua, soalan kedua kalau ada. Saya bertanya soalan. Ya. Zero. Jadi doktor mengatakan bahawa kepentingan untuk lelaki juga boleh menulis tentang watak wanita. Jadi soalan saya, sebab bila saya sebagai seorang lelaki ataupun lelaki sebagai seorang lelaki nak menulis tentang wanita, dia proses nak menyelami psikologi dan sebagainya itu memerlukan proses sangat rumit. Dan saya nak tanya pengalaman doktor sendiri, bagaimana pengalaman doktor menulis watak wanita dengan baik dalam sesebuah karya, sebab ini bagi saya adalah satu benda yang sangat sukar. Okey doktor. Mungkin doktor nak jawab dulu tentang kritikan balas daripada saudari Adila dan juga daripada Muziru tentang pengalaman doktor menulis watak wanita sebagai sentral. Okey, silakan. Baik. Terima kasih saudara Muziru dan saudara Adila. Untuk saudara Muziru, jawapan saya pendek saja. Saya cadangkan Muziru bercinta. Ya. Saya cadangkan kalau tak nak berkahwin dulu, bercinta supaya boleh menyelami watak wanita. Dan juga itu jawapan saya, jawapan mudah saya. Tapi kalau jawapan yang lebih sukar ialah bagaimana mengubah karya itu sebenarnya yang memberikan menjadi satu tips ya untuk mengangkat watak wanita sebenarnya. Sebagai contohnya dalam karya-karya yang saya gunakan untuk menghantar watak wanita ni kebanyakannya adalah menggunakan sudut pandang pertama. Contohnya Tunggu Teduh Dulu menggunakan kata ganti saya ya. Jadi bila seorang pengarang perempuan membaca atau pengarang lelaki membaca, mereka akan sangat rasa terkait ya. Surat-surat Perempuan Johor pula sebagai contohnya adalah sebuah karya epistolari yang juga sudut pandangan pertama. Itu satu tips lah ya. Seterusnya soalan Adila, saya faham soalan Adila tersebut ya. Daripada awal lagi saya faham. Kerana itu saya beritahu bahawa industri buku, seperti yang saya katakan tadi, industri buku, ya, editor-editor, ya, elitis sastra kita kebanyakannya adalah lelaki dan mempunyai fikiran pengkonsepsian yang sangat patriarki sifatnya. Dan itu saya alami pada zaman saya, generasi saya menulis ya. Saya kira generasi sekarang ini jauh lebih mudah kerana sudah ada penerbit-penerbit independen yang memberikan ruang kepada contohnya genre yang lebih lain ya, seperti Regina Ibrahim sebagai contohnya, Mama Regina menulis ya, fiksi memberikan ruang. Kemudian itu ada lagi banyak penerbit-penerbit independen memberikan ruang kepada pengarang wanita ya, membolehkan pengarang wanita tidak perlu melepasi takah-takah tertentu elit sastra yang disediakan ganjalan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai contoh ya. Tapi pada zaman generasi saya itu sukar dilakukan. Maksudnya ialah wanita itu diberikan kalau menulis ini akan ada tanggapan-tanggapan tertentu ya. Saya ingat lagi apabila Zahra Nawawi menulis sebuah novel Anugerah. Saya secara peribadi tidak menggemari novel tersebut ya, kerana Anugerah menurut saya mengangkat sisi sejarah yang sangat satu hala, iaitu perjuangan wanita Ibu Zain, persisnya wataknya menentang Malayan Union. Novel itu sangat panjang, itu tebal ya, dalam 1000 lebih halaman. Saya sendiri tidak mengemari naratifnya ya, kerana saya rasa naratif itu wajar lagi didobrak ya, dibicarakan, perbincangan sejarahnya harus lebih, bukan sekadar menyalin ya apa yang berlaku dalam sejarah. Tetapi pengarang lelaki, kebanyakan pengarang lelaki apabila mendapat novel Anugerah yang tebal itu pada waktu ia diterbitkan, kebanyakannya orang kata apa, mengomel, mengkritik dari segi tulis sekadar tebal aja ke? Tulis tebal siapa-siapa pun boleh tulis. Duduk dalam rumah seorang-seorang, type aja, tak ada komitmen, maka bolehlah selesai. Jadi nampak tak waktu tu elitis sastra pun memandang Zahra Nawawi seperti itu. Dan apabila saya membawa contoh Adibah Amin tadi, saya sengaja membawa contoh Adibah Amin kerana beliau adalah seorang pengarang wanita yang masih hidup ya, sudah umurnya sudah 80 lebih atau 90 lebih, tidak diiktiraf
oleh elit sastra kita. Peranan beliau sangat besar. Beliau juga adalah seorang penterjemah ya, dan beliau tidak diiktiraf. Jadi tanggapan bahawa Adiba Amin diiktiraf, tidak ya. Malahan waktu Pustaka Antara ingin menerbitkan kumpulan cerpen wanita yang pertama ini, ya, mereka tidak menemukan orang untuk menulis prakata dan mereka hanya menemukan Asmah Omar, juga seorang perempuan untuk menulis prakata. Jadi maksudnya lelaki pun tak mau tulis. Dan bukan itu sahaja. Ya, kumpulan cerpen ini tidak dipedulikan oleh elitis sastra sama sekali. Bila diterbitkan, dia tidak dipedulikan sama sekali oleh elitis sastra. Hanya pada tahun 2015, saya mengangkat dalam sebuah seminar ya, di Johor, kerana Adiba Amin pada waktu itu adalah orang Johor. Saya gunakan kesempatan itu untuk mengangkat beliau dan mengetengahkan dalam sebuah seminar dan sebuah prosiding saya di Johor Bahru. Jadi maksudnya saya nak gambarkan bahawa memang tidak ada peluang dan ruang diberikan secara saksama, secara setara untuk pengarang wanita. Tetapi pengarang lelaki yang berkesedaran tinggi, yang percaya kepada hak asasi manusia, yang percaya kepada kesetaraan, yang mempunyai peluang dan kedudukan yang lebih ya, untuk bercakap seperti dalam kedudukan saya sebagai seorang pengkaji, saya boleh buat kajian itu. Saya boleh sahaja buat kajian lain, saya boleh ambil pengarang lelaki ya, ketepikan pengarang wanita. Tapi saya sengaja memilih itu kerana saya tahu bahawa mencongkel keluar ini sangat penting kerana saya harus memberikan suara yang diredam. Ya, dan ini yang saya cuba katakan bahawa saya ingin galakkan supaya pengarang-pengarang lelaki mengambil sikap seperti saya ya. Kan, jadi macam orang kata asyik saya ingin mendorong supaya orang bersama-sama dalam satu bentuk gerakan untuk membolehkan membuka pagar ini. Tapi sebenarnya menurut saya pagar ini juga sudah hampir terbuka kerana perubahan-perubahan dalam industri buku kita ya, dalam elitis sastra kita. Sebab sudah ada ruang untuk pengarang wanita berkincah ya. Cuma mengambil kira sebagai seorang ketua juri Hadiah Sastra Selangor, karya yang kami terima, karya yang Selangor kini terima, dan apabila kami dihantar kepada meja juri, kami tidak menemukan karya wanita. Daripada banyak penyertaan, ya, puluh-puluh penyertaan, hampir 100, pertamanya saya tanya, kami tidak diberikan nama. Pertamanya saya bertanya, dan saya tak baca di Selangor kini, macam juri-juri lain juga tidak membaca. Kami memang menanti pada hujung tahun. Ya. Bila kita tanya pada editor berapa banyak karya wanita, editor beritahu bahawa pengarang wanita memang tak banyak hantar karya. Dan kalau hantar karya seperti ini, kesannya ataupun coraknya, naratifnya. Jadi sebab itu saya katakan bahawa kerana kurangnya sendiri daripada pengarang wanita sendiri melakukan pengangkatan itu, ataupun pengkritik wanita melakukan pengangkatan itu, lebih baik saya mengambil ruang untuk melakukan itu ya. Sebab sarjana-sarjana wanita kita sangat terpesona ya. Saya katakan sarjana-sarjana sastra kita di universiti sangat terpesona dengan teori-teori dan mereka berkincah dengan teori takmilah ya, teori persuratan baru, teori-teori Islam ini, dan mereka lupa untuk melakukan tugas tanggungjawab sosial ataupun tanggungjawab gender mereka untuk mengangkat juga pengarang wanita. Sebab itu kita tengok pengkritik-pengkritik ataupun sarjana sastra yang wanita di universiti, tulisan mereka balik-balik menggunakan metod atau pendekatan takmilah, persuratan baru, itu sahaja. Malahan mengangkat balik pengarang lelaki ya, dan tidak melakukan pengangkatan, malahan condemn pengarang perempuan. Contohnya ada sarjana besar dalam dunia sastra kita, kerjanya memang condemn pengarang-pengarang wanita, condemn Fatimah Busu, condemn Zahra Nawawi, cari jalan untuk condemn. Ini wanita kepada wanita. Tapi yang saya katakan bahawa inilah ruang pilihan yang ada untuk seorang sarjana lelaki ataupun pengarang lelaki untuk memberi ruang suara yang ada. Baik, kembali pada Hafiz. Okey, ada soalan dekat ruang chat ni. Daripada Indonesia, Bare King Kinamu. Cinta hari-hari rusuhan yang telah dialihbahasakan dalam bahasa Indonesia, lelaki yang membunuh kenangan. Juga ada tokoh perempuan. Apakah menurut
Mr. Faisal Tehrani, kesetaraan gender itu benar-benar ada. Di kisah tersebut, perempuan juga memberi peran penting cerita. Namun selalu ada sisi yang membuat perempuan lemah secara kodratnya. Faktanya di kenyataan masih ada orang-orang yang memberi kotak terhadap gender sendiri. Kin salam hangat dari Indonesia. Okey, mungkin soalan yang kedua. Assalamualaikum. Ya. Saya nak tanya, kita banyak memperkatakan tentang cara untuk memperkasakan golongan wanita. Jadi soalan saya, bagaimana untuk kita membawa sendiri mesej pemerkasaan golongan lelaki pula dalam sastera? Sebab kita tahu seperti stereotip pula yang kita tahu lelaki itu perlu kuat, jadi kita mahu lelaki itu untuk lebih bebas mengekspresikan perasaan mereka, yang untuk menerima diri mereka juga sekadar manusia, ataupun cerita-cerita tentang lelaki yang dizalimi wanita contohnya. Dan untuk memperkasakan lelaki dengan budi dan tanggungjawab berbanding kita menunjukkan lelaki sebagai watak jahat. Adakah ini sesuatu perkara yang perlu diketengahkan juga? Sekian. Okey, terima kasih. Okey, dua soalan. Yang pertama tentang benarkah wujud kesetaraan gender, dan beliau juga menyebut tentang Nobel Doktor. Dan yang kedua adalah tentang pemerkasaan golongan lelaki. Terutamanya dalam kita nak melihat bagaimana lelaki boleh mengekspresikan diri mereka yang sebenar. Okey, itu saja dua soalan tersebut. Saya jawab soalan nombor 2 dulu ya. Pemerkasaan watak lelaki, saya rasa tak perlu digalakkan kot, sebab lelaki sudah cukup dominan dalam industri buku dan juga dalam kalangan elitis sastra kita. Jadi mereka bebaslah untuk memilih apa mereka. Saya tak boleh berbicara untuk orang lain kan. Mereka bebas untuk memilih apa cara yang mereka ingin angkat, sama ada mereka mahu angkat watak lelaki ataupun tak mahu angkat watak wanita dan sebagainya. Tapi untuk menggalakkan mereka memperkasakan watak lelaki, saya rasa tidak perlu diajar, mereka memang akan melakukannya itu pun. Tapi kalau yang dimaksudkan adalah untuk memberikan watak-watak yang baik kepada lelaki dalam karya sastra, watak lelaki dan karya sastra, dengan justru itu bila orang baca orang akan rasa terpengaruh, watak lelaki harus begini. Itu juga satu pilihan yang ada. Tetapi sekali lagi pilihan itu bukan di tangan saya, ataupun itu adalah di tangan pengarang lelaki, dan saya sebenarnya agak skeptikal itu akan dilakukan kerana pengarang-pengarang besar kita, sastra negara juga memilih untuk menggubah watak lelaki yang ganas, yang tidak apologetik, yang tidak ada kasih sayang dan sebagainya. Jadi dan kita meraihkan sebagai karya-karya besar dan diulang cetak dan dijadikan buku teks sekolah dan sebagainya. Jadi saya kira itu bukan kerja saya seorang kan. Kepada King daripada Indonesia, terima kasih datang daripada Indonesia mendengar pada malam ini. Lelaki yang membunuh kenangan ataupun Cinta Hari-Hari Rusuhan adalah karya-karya awal saya, iaitu itu saya tulis rasanya antara nombor 1, nombor 2, karya pertama, kedua saya dalam tempoh waktu yang sangat hampir, seperti Perempuan Politikus Melayu. Pada waktu itu saya masih muda, saya menulis pada usia 18 tahun, 19 tahun pada waktu itu. Saya peram manuskrip tersebut. Kemudian tu bila saya jumpa Pak Samad galakkan saya untuk terbitkan karya dengan segera, maka saya hantar ke masa itu Creative Enterprise, Cinta Hari Rusuhan. Pada waktu itu saya seorang pengarang yang sangat naif, sangat muda, masih lagi di bangku sekolah. Jadi saya belum ada terdedah kepada apa-apa kerangka sastra, tidak memahami kerangka budaya, pengkonsepsian gender, belum banyak membaca. Saya juga dicorakkan oleh pengarang-pengarang yang patriarki sifatnya, dan sudah tentu lelaki yang membunuh kenangan itu tidak dapat disandarkan sebagai sebuah karya yang mengangkat wanita. Saya akui, akan tetapi kesedaran itu muncul hanya selepas 15-15, apabila saya duduk menekuni, memahami macam saya kata tadi, apabila saya merenung sastra tradisional Melayu, kemudian itu sastra moden Melayu, barulah saya mengambil sikap itu.
Tapi sebelum itu, sebelum 1515, Cinta Yuswan adalah karya sebelum 1515. Saya akui karya-karya tersebut tidak dapat disandarkan untuk mengangkat gender wanita. Bahkan dalam kes lelaki yang membunuh kenangan kan, watak wanita itu kan terpaksa mengalah, terperangkap, duduk dalam halusinasi, nanar, lemah dan sebagainya. Itu pada waktu saya masih belum dicerahkan, mengalami enlightenment. Ya. Terima kasih. Okey. Kita buka dua soalan terakhir. Dua soalan terakhir untuk Dr. Faizal sebelum Dr. Faizal melakukan pergulungan. Okey, dua soalan terakhir. Trial version. Ada tak? Dua soalan terakhir. Assalamualaikum. Salam. Okey, silakan. Ya. Cuma kalau diberi kesempatan doktor, kalau boleh bagi sedikit lagi tips berkenaan dengan yang selain daripada yang doktor sebut tadi, meletakkan wanita itu sebagai ejen pengubah, cara-cara apa tips-tips lain untuk meletakkan wanita itu sentral dalam karya, tetapi dalam masa yang sama dia bukan yang mana konsep biasa seperti macam yang sebutkan tadi lah, apa nama dia, sekadar meletakkan dia sebagai watak putih dan lelaki itu jahat, dan juga wanita itu memang exactly macam lelaki, boleh buat apa yang lelaki boleh buat. Soalan lain kalau ada. Okey, saya kira itu sahaja kot untuk soalan terakhir, dan mungkin lepas sahaja doktor menjawab soalan tersebut, doktor boleh. Hello? Ya, saya dengar. Tak dengar. Saudara nak bertanya soalan mikrofon saudara tak buka. Mikrofon tak buka. Saudari, mikrofon tak buka kot? Okey, Boleh type ke? Boleh type tak? Okey. Sementara tu mungkin doktor boleh terangkan dulu, jawab dulu. Sementara soalan. Ya, sementara soalan terakhir itu di type, saya jawab dulu. Baik, macam saya kata tadi, sebenarnya ada banyak tips untuk meletakkan watak wanita itu sentral ataupun melakukan pengkonsep gender yang setara, yang sama dalam karya sastra. Salah satunya tadi saya sebutkan wanita itu menjadi ejen perubah. Itu secara, kalau dari segi struktur karya, menggunakan sudut pandang yang tertentu. Waktu saya menjawab soalan Muziru tadi, itu dua tips yang saya berikanlah tadi. Seterusnya ada banyak lagi, ya. Tapi sebelum kita menggarap itu, kadang-kadang kita perlu juga membaca banyak, bagaimana begini, gubahan karya yang ditulis oleh wanita dengan gubahan karya yang ditulis oleh pengarang lelaki berbeza. Itu yang harus difahami. Kerana pengarang wanita mempunyai kecenderungan sebagai seorang wanita, mereka itu kalau dari teori feminismenya adalah multifokal. Pengarang yang seorang individu, seorang manusia yang multifokal. Kalau lelaki, seorang manusia yang unifokal.
Ya, multifokal bermaksud ialah ada banyak titik. Secara mudahnya, contohnya wanita boleh melakukan banyak kerja dalam satu masa. Dalam satu masa boleh menyusukan anak, boleh layan anak, kemudian itu boleh masak, mungkin pada waktu sama membasuh. Kemudian itu serentak ia boleh dilakukan. Itu kan menunjukkan kekuatan wanita, ya? Walaupun dia multifokal, dia multitasking. Tapi pada titik tubuhnya multifokal. Akan tetapi lelaki ia mempunyai satu kekurangan, orang melihat juga kekuatan, ia unifokal, ia sangat terfokus. Ya. Jadi karya itu, dia bila kita letak dua karya lelaki dan perempuan itu akan ada perbezaan walaupun mereka itu mengangkat wanita. Ya. Contohnya, Salam Maria sebagai contohnya karya Fatimah Busu. Kalau kita baca dari awal sampai habis, penuh dengan trivia penuh ranting-ranting, ya. Dia contohnya dia nak cerita satu benda, kemudian tu dia mencapah pada perkara A, B, C, D, E, dia jadi sub ranting-ranting kecil, ya. Kalau beri kepada editor, jatuhlah manuskrip tersebut kepada editor lelaki, dia akan cantas habis semua ranting-ranting tersebut kerana tidak dianggap fokus, ya. Maka justru editor lelaki akan berkata ini karya yang lemah kerana ada banyak perkara yang tidak relevan ataupun lewah, ya. Berbanding dengan karya pengarang lelaki, dia sangat terfokus, ya. Walaupun ada sub-plot yang tertentu, tetapi ia masih lagi berurutan ataupun berhubungan dengan plot utama. Jadi multifokal dan unifokal ini adalah suatu lagi ciri dalam karya untuk mengangkat gender. Apakah karya multifokal ini tidak bagus? Dalam teori feminisme, mereka menganggap ia juga adalah kekuatan wanita. Maka apabila ada banyak cambahan-cambahan tertentu, ranting-ranting tertentu itu, menurut pengkritik-pengkritik sastra ataupun mereka yang memperjuangkan teori feminisme, mereka mengatakan bahawa ini harus dilihat sebagai satu kekuatan. Inilah identiti karya yang ditulis oleh pengarang wanita. Tidak harus disamakan dengan karya pengarang lelaki meskipun yang diangkat ialah tetap wanita, ya, faham, ya? Jadi di situ akan ada dua kan corak pendekatan yang berbeza antara multifokal dan unifokal. Ini satu yang juga perkara yang akan dibincangkan dalam karya pengkonsepsian gender ataupun bagaimana menilai sebuah karya itu bagus atau tidak, menurut kacamata elitis sastra yang tertentu. Jadi ini semua adalah perkara-perkara yang sangat perbahasannya sangat panjang, tidak berakhir. Bagaimana untuk mengangkat, mengetengahkan watak wanita yang penting ataupun yang sentral, dan kalau lelaki melakukannya bagaimana. Jadi ada perbezaan itu. Jadi, dan oleh kerana ia adalah, kita berada dalam disiplin sastra yang tidak ada satu yang tuntas ataupun parameter yang real, yang mutlak, harus A, B, harus B. Jadi kita tidak dapat nyatakan, kita tidak tahu untuk menyatakan yang mana. Dan karya sastra yang baik adalah karya sastra yang sentiasa mencuba terutamanya untuk mendobrak ataupun melanggar rukun-rukun yang sedia ada, dogma sastra yang sedia ada. Akan tetapi perlu kita menguasai dogma sastra yang ada terlebih dahulu sebelum kita mendobrak yang untuk memberikan yang baru. Jadi untuk menjawab soalan itu, saya nyatakan bahawa perbahasannya sangat panjang, formulanya sangat jenuh untuk kalau kita bahaskan. Tapi cukuplah saya katakan bahawa membaca banyak kelompok pengarang wanita, kemudian membandingkan pengarang lelaki yang mengangkat wanita, ya, kemudian itu kita bandingkan karya itu, maka kita akan menemukan ada dua perbezaan. Bagaimana ia harus dilakukan, terpulanglah kepada saudara Amirul Mukminin untuk melakukannya, terpulang kepada saudara. Sebab ini semua adalah pendekatan-pendekatan berbeza yang sedia ada. Okey, terima kasih Dr. Okey, soalan tadi daripada saudari Afiqah. Saya nak minta pandangan doktor tentang sesetengah karya yang meletakkan watak wanita sebagai pengawal naratif atau alur cerita, tetapi dengan cara yang pasif. Contohnya, saya sedang baca The Importance of Being Earnest karya Auguste
Will, maaf Korea Barat. Skrip teater ini menggambarkan bahawa wanita ini secara tak langsung menjadi pencorak masyarakat dengan watak bakal ibu mertua memilih menantu berdasarkan fahaman politik dan status harta, dan kekasih yang hendak memilih pasangan yang tahu mengambil hati tetapi mahu yang setia. Maaf ya, saya rasa I am not being fair to Oscar Wilde. Okey, doktor, satu lagi soalan kalau doktor benarkan, boleh tak? Daripada Naim. Hello? Ya, silakan. Okey. Daripada Naim. Maaf doktor, mic saya tak elok. Saya nak tanya mengenai masalah gender di sidang editor. Adakah dengan sebab-sebab masalah inilah ada beberapa penulis wanita yang menulis menggunakan nama panel lelaki? Okey, itu dua soalan tersebut. Mungkin selepas tu doktor boleh gulung terus. Okey, silakan doktor. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Soalan pertama ialah tentang karya Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest. Baik, sekali lagi saya katakan bahawa ini sebenarnya perbahasan kita pada kuliah yang lalu, bagaimana membaca bacaan kritis terhadap sebuah karya. Ya. Salah satunya ialah saya nyatakan dalam kuliah yang lepas ialah bila kita membaca sebuah karya itu, kita juga perlu terlebih dahulu mengenal siapa pengarangnya, dia datang daripada kelompok sastra yang mana, apakah latar belakang sejarahnya, negaranya, ya, masyarakatnya, untuk kita fahami karya tersebut, arah, destinasi karya tersebut. Contohnya, kita membaca Arundhati Roy sebagai contohnya, The God of Small Things katakan, ataupun yang paling baru The Ministry of Utmost Happiness. Kalau untuk orang yang belum pernah kenal Arundhati Roy, dia mengkaji Arundhati Roy, dia akan ketemukan bahawa dia adalah seorang aktivis hak asasi manusia yang kiri. Kemudian tu dia ini datang daripada Kerala. Kerala itu adalah sebuah negeri yang Saban setiap tahunnya akan mengundi parti komunis, ya, berkuasa di Kerala. Jadi kan itu kan semua yang mencorakkan Roy sebagai seorang pengarang. Kemudian itu dia seorang arkitek, ya, tapi memilih jalan untuk menjadi seorang pengarang. Oh. Hello, doktor? Teman-temannya itu semuanya adalah orang-orang kiri. Malah dia berkawan Edward Snowden sebagai contoh. Jadi bila kita tahu latar belakangnya, barulah kita tahu bahawa kenapa dia menulis begini. Sama juga dengan Oscar Wilde. Ini juga adalah kelompok apabila ditulis pada eranya, zamannya, kadang-kadang pengarang itu dia akan menulis seperti persisnya tuntutan era ataupun tuntutan zamannya. Jadi pada waktu itu tuntutannya adalah seperti itu. Maknanya cabaran masyarakat pada waktu itu adalah seperti itu. Jadi kerana itulah karya itu dibaca sedemikian rupa. Ya, jadi kita harus mengambil kira bahawa pada setiap zaman akan ada tuntutan-tuntutan begitu. Sebab itu kalau tadi saya ketikkan karya Salina Samad Said sebagai contoh, ya, kerana dia tidak mengangkat wanita, ya. Kenapa harus Salina itu melacur? Kenapa Salina tidak? Salina boleh pilih kerja lain macam-macam, kan? Tapi kalau kita tanya orang pada era tersebut, kadang-kadang mustahil untuk Salina mencari pekerjaan lain kecuali menjadi pekerja seks. Akan ada perbicaraan yang lain kalau menggunakan kerangka mod yang lain. Jadi dalam sastra ada perbincangan mod yang berbeza. Jadi kadang-kadang mod yang kita pilih itu yang akan membezakan sebuah karya. Kuliah lepas saya sebutkan tentang sebuah karya kahwin-kahwin, ya. Karya Azizi Abdullah. Bila kita baca dengan mod satira, ini adalah sebuah karya yang baik kerana dia mengangkat perkahwinan politik antara Semangat 46 dan PAS di Kelantan satu masa dahulu. Jadi orang yang tahu latar belakang politik, kemudian itu tahu juga mod karya sastra, satira, mereka akan menerima dengan wajarnya novel kahwin-kahwin tersebut.
Akan tetapi bayangkan kalau kita baca kahwin-kahwin dengan teori persuratan baru yang sangat rigid, yang sangat cekang, tidak mengizinkan itu dan ini, ada poin-poin yang harus masuk dalam bakul terlebih dahulu untuk diangkat, maka kahwin akan terkeluar sama sekali. Jadi sama juga karya-karya barat, karya barat yang saudara baca, Oscar Wilde baik, Tennessee Williams baik, karya-karya drama, saudara mesti tahu bahawa latar zaman yang ditulis dan latar pengarang itu. Sebab itu kalau kita belajar subjek sastra di sekolah dulu, ingat tak bahawa kita belajar siapa pengarang, kan dia akan ada subjek, Samad Said lahir tahun berapa, apa yang dia alami, apa karya-karya dia selepas sebelum dia pernah terlibat asas 50, A, B, C, D, E, apa yang dia lakukan. Tujuannya adalah untuk memberikan warna dan kefahaman latar di sebalik kenapa karya yang saudara sedang baca itu sedemikian rupa. Itu kerjaannya. Tapi kadang-kadang sebagai pembaca awam, bila saudara baca, saya terani baca je lah kan. Orang baca, kemudian tu orang tak tahu bahawa saya ada beberapa fasa cinta hari suhan, fasa 15-15, fasa perempuan dan bercinta, fasa profesor, kan berbeza-beza. Jadi itu yang harus difahami. Baik, kemudian itu soalan Naim tadi. Naim suka soalan-soalan yang sensasi seperti ini. Masalah gender di sidang editor menggunakan nama panel lelaki. Ini yang saya katakan tadi. Isunya ialah seperti yang kembali kepada soalan Adila ataupun komen Adila jauh lebih awal, ialah kadang-kadang saya tidak faham ialah editor wanita sendiri tidak memberi ruang kepada pengarang wanita ataupun pengkritik ataupun sarjana sastra wanita sendiri tidak memberikan ruang kepada pengarang wanita, malah condemn. Jadi saya juga tidak faham. Jadi ini sebenarnya satu masalah yang sangat membingungkan menurut saya. Adakah iri hati ataupun kecemburuan, itu satu yang di luar jangkauan ataupun had fikiran kita kan. Tetapi saya perhatikan bahawa kadang-kadang juga editor ini dia mempunyai kecenderungan tertentu. Sama macam tadi seorang pengkritik sastra. Kalau seorang editor sastra itu katakanlah dia ni adalah berguru dengan saya, itulah dia akan lebih terbuka dan menerima beberapa mod bacaan ataupun pendekatan-pendekatan menulis. Tapi kalau dia berguru dengan kamp persuratan baru, sudah tentu karya-karya yang dia ingin terimakan, dia tidak akan bersetuju. Ya? Sebagai contohnya, ketika memilih karya sastra untuk menang hadiah sastra tertentu, dalam kes hadiah sastra Selangor sebagai contohnya, juri-juri akan membawa perspektif yang berbeza dan latar belakang kepercayaan yang berbeza dan juga pengetahuan sastra yang berbeza. Jadi perbezaan-perbezaan ini yang akan diperdebatkan. Mereka akan bawa, yang seorang bawa imej sastra Islam. Kalau bawa imej sastra Islam, ada dengan berkucupan sebagai contohnya, satu line. Ya. Dia akan melenting, kata, ini berkucupan, ini tidak kahwin, maka kenapa kita nak angkat sebagai hadiah nombor 1? Jadi akan ada perbincangan yang lebih panjang yang tidak berhentilah. Ya. Jadi dalam hal ini, sama ada sidang editor itu wanita itu akan membantu wanita pun kita tak boleh agak. Kalau ada seorang editor lelaki yang sangat terbuka, mungkin dia akan memberikan ruang kepada pengarang wanita. Tapi soalnya, saya banyak bertemukan keluhan daripada editor sastra ialah pengarang wanita tidak menghantar karya. Jadi saya menyerukan anak-anak atau adik-adik ini untuk terus menghantar karya, ya, terutama yang wanita. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Doktor. Untuk sesi perkongsian pada kali ini sangat mantap, sangat menarik. Isi-isi yang kami dapat melalui perbincangan. Okey, sedikit pengenalan sebab tadi ni saya mungkin ada yang baru masuk. So saya nak pengenalan sikit kepada Gerak. Okey, kami merupakan Gerak merupakan usaha kolektif anak muda yang telah ditubuhkan sejak Januari 2008. Penganjur acara bertemakan sastra dan kemanusiaan dan juga turut membuat diskusi terbuka dari konteks sastra. Kami juga anjurkan kempen-kempen sosial
untuk yang terkini, kami sedang jalankan kempen untuk komuniti rakan jalanan miskin kota yang diusahakan bersama NGO Dapur Jalanan. Jadi kalau ada yang berminat untuk menyumbang, boleh hubungi Saloma selepas habis sesi. Dan juga saya nak clarify yang gerak ni tak ada kaitan dengan aplikasi gerak anda kerajaan tu ya. Okey. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Faizal dan sudi untuk menjadi pembentang kami sekali lagi untuk kuliah ngetih sastra kami. InsyaAllah kalau ada ruang di kesempatan lagi kita nak menjemput lagi doktor insyaAllah. Okey, dan yang kedua terima kasih juga untuk para peserta yang sudi mendengar dan juga berpartisipasi dan mohon maaf